Assalamualaikum, berjumpa lagi kita dalam channel Nizam ZZK. Seperti biasa, kita akan bercerita lagi kisah-kisah seram. Dalam video kali ini, kita akan share satu pengalaman Milah, di mana Milah telah mengalami satu kisah seram yang sangat-sangat menakutkan. Kisah ini berlaku pada tahun 1995. Okey, nak tahu kisah seterusnya? Tunggu. Tahukah anda, 4 penyakit utama punca kematian rakyat Malaysia ialah disebabkan oleh penyakit kanser, diabetes, strok dan sakit jantung. Keempat-empat jenis penyakit ini memakan kos yang sangat tinggi. Segera memiliki medical card. Sediakan payung sebelum hujan. Baiklah, kisah seram kali ini dikongsikan oleh Milah. Kejadian ini berlaku pada tahun 1995. Pada masa itu, Milah berusia 14 tahun. Kejadian ini berlaku semasa Milah dan keluarganya berpindah ke kawasan baru, iaitu yang berada di sempadan Negeri Selangor. Jaraknya tidak jauh daripada sempadan Negeri Selangor. Disebabkan kawasan tersebut masih berada di kawasan perkampungan, jadi rumah sewa agak sukar untuk didapati. Dan akhirnya mereka terdapat satu rumah kampung yang berada jauh di hujung kampung. Terdapat satu rumah usang di sebelah rumah mereka. Walaupun rumah tu agak usang, tetapi persekitaran sangat bersih. Jarak antara rumah Milah dan rumah tersebut kira-kira dalam tak sampai 50 meter, tetapi dipisahkan oleh satu parit. Paritnya agak lebar. Mereka ingat rumah tu kosong. Tapi pada hari ketiga, barulah mereka terjumpa dengan seorang wanita yang tinggal di situ. Dan wanita tersebut kenalkan dirinya sebagai Kak Munah. Menurut Kak Munah, dia berada di rumah itu untuk menjaga neneknya yang uzur. Sebenarnya rumah Kak Munah berada 15 km di situ. Disebabkan oleh nenek Kak Munah yang uzur, nak tak nak, Kak Munah terpaksa menetap di rumah neneknya itu sementara waktu. Kak Munah ni masih bujang, jadi tak ada masalah untuk Kak Munah sentiasa datang melawat. Selepas mereka jumpa Kak Munah, itulah kali terakhir mereka jumpa dalam masa seminggu. Selepas daripada itu, mereka langsung tidak nampak Kak Munah. Tapi yang pasti, mereka selalu nampak nenek Kak Munah berada di luar rumah selepas waktu maghrib. Kadang-kadang, nenek Kak Munah nampak seperti pelik, dengan rambut yang serabai, mengerbang, berada di halaman rumah. Dan selalu mereka terdengar suara-suara yang pelik, kejadian-kejadian pelik di rumah nenek Kak Munah. Kadang-kadang mereka terdengar barang-barang yang dihempas, kadang-kadang terdengar suara neneknya menangis, mengilai dan sebagainya. Tapi keluarga Milah buat tak tahu je lah, sebab faham orang tua, mungkin ada tekanan perasaan ataupun sebagainya. Sesekali mereka terserempak dengan nenek Kak Munah dan mereka cuba menegur. Tetapi nenek Kak Munah ni kelihatan sangat pelik. Apabila ditegur, nenek Kak Munah hanya memandang tajam sahaja. Nenek Kak Munah langsung tidak bersuara. Pandangan sangat tajam. Ini menyebabkan mereka takut untuk menegur nenek Kak Munah. Selama hampir 2 minggu mereka nampak nenek Kak Munah berada di laman di tengah malam. Tapi yang lebih peliknya, Kak Munah kata neneknya sedang uzur. Kenapa neneknya berada di tengah laman? Hinggalah pada minggu ketiga, mereka dapati nenek Kak Munah berada di halaman rumah mereka. Hampir setiap maghrib, nenek Kak Munah akan merayau ke kawasan rumah mereka. Ada beberapa kali nenek Kak Munah mengetuk-ketuk tingkap mereka dan pernah juga mencakar-cakar pintu rumah mereka. Mereka ketakutan. Kenapa nenek Kak Munah bertindak demikian? Dan lebih menyeramkan, hampir setiap malam bunyi anjing bersahut-sahutan, menyalak seolah-olah nampak sesuatu yang menakutkan. Sebab kata orang kampung, kalau anjing menyalak ni, dia nampak roh ataupun syaitan. Tapi itu Milah tak pasti. Tapi yang pasti, hampir setiap malam bunyi anjing menyalak tanpa henti. Di belakang rumah Milah tu ada satu reban kosong. Memang pemilik rumah tu tinggalkan lah, bermakna boleh digunakan. Jadi ayah Milah ambil kesempatan beli 6 ekor ayam kampung dan beli di dalam reban tu. Selepas beberapa hari, pada suatu malam lebih kurang pukul 12.30 malam ataupun 1 pagi, Milah terjaga dari tidur apabila terdengar ayamnya berlari-lari dari reban seolah-olah dalam ketakutan.
Mila anggap itu kemungkinan disebabkan oleh musang ataupun anjiliah cuba masuk ke dalam reban. Tapi Mila buat tak indah sebab dah malam kan, dah awal pagi. Mila pun rasa mengantuk sangat. Mila terus sambung tidur. Keesokan paginya, Mila terdengar ibunya menjerit dari kawasan belakang rumah. Mila pun terus bergegas ke belakang dan Mila dapati kesemua ayam telah mati dengan perutnya terburai, dan yang hilang hanya usus dan hati ayam saja. Ini sesuatu yang menghairankan sebab tak mungkin anjing liar atau musang hanya mengambil hati dan perut ayam sahaja. Yang lain hanya dibiarkan begitu sahaja. Sepanjang 3 minggu tersebut, mereka langsung tak pernah nampak Kak Munah. Mereka pun tak pasti ke mana Kak Munah pergi. Sehinggalah pada minggu keempat, barulah mereka nampak Kak Munah pergi ke rumah neneknya. Dan Ibu Mila terus berlari mendapatkan Kak Munah. Sambil itu, Ibu Mila pun korek-koreklah rahsia pada Kak Munah. Mana dia pergi selama ni? Dan Kak Munah beritahu, dia berada di hospital selama 3 minggu tu kerana menjaga neneknya yang sakit. Ibu Kak Mila terkejut. Jadi, selama ni, siapa yang mereka nampak di rumah Kak Mila dan selalu mengganggu keluarga mereka setiap malam? Dan dengan rasa tak agak-agak, Kak Munah beritahu bahawa nenek mereka memiliki saka, dan kemungkinan yang mereka nampak hari itu adalah saka. Kerana menurut Kak Munah, neneknya berada dalam keadaan kritikal di hospital. Dan menurut orang kampung, nenek Kak Munah perlu dibawa balik ke rumah untuk urusan seterusnya. Beberapa hari selepas itu, Kak Munah telah membawa neneknya balik ke rumah asalnya. Dan atas nasihat orang kampung, keluarga Kak Munah telah membuka bumbung rumah neneknya, dan tidak lama daripada itu, neneknya telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Difahamkan, jika seseorang itu memiliki saka, dia akan sukar untuk meninggal dunia. Dan dipercayai, saka tersebut tidak mahu meninggalkan badan tuannya. Proses ini makan proses yang lama. Sekiranya mahu saka melepaskan badan tuannya, maka orang kampung perlu membuka bumbung rumah, kerana ini akan memudahkan proses tersebut. Wallahu alam. Menurut Mila, selepas kematian nenek Kak Munah, mereka masih nampak lagi kelibat nenek Kak Munah di rumah tu. Ini menyebabkan selepas maghrib memang mereka tak berani langsung keluar daripada rumah. Dan kadang-kadang mereka terdengar tapak kaki datang ke rumah mereka, masih lagi mengetuk-ketuk tingkap dan juga mencakar-cakar pintu. Difahamkan itu adalah saka nenek Kak Munah. Dan menurut Kak Munah, selepas beberapa hari nenek meninggal, salah seorang daripada ahli keluarga mereka telah bersetuju untuk menerima saka neneknya. Dan tidak lama selepas itu juga, keluarga Mila tidak lagi menerima sebarang gangguan. Kerana menurut orang kampung, saka tersebut telah memiliki tuan yang baru. Pengalaman seram yang dialami oleh Mila ni memang Mila tak boleh lupa. Memang selalu terbayang-bayang. Sehingga ke hari ini, Mila masih terbayang lagi muka nenek Kak Munah. Mukanya sangat menakutkan. Menurut Mila, bukan hanya nenek Kak Munah sahaja yang memiliki saka di kampung tersebut, tetapi ada beberapa lagi orang kampung yang masih memiliki saka. Tapi difahamkan sekarang ni memang orang-orang kampung tidak lagi mengamalkan ilmu saka. Beberapa orang pemilik yang memiliki saka telah pun ramai yang meninggal dunia, dan saka tersebut tidak diwarisi kepada anak cucu mereka. Baiklah, sampai di sini saja kisah seram yang dikongsikan oleh Mila. Sekiranya anda memiliki kisah-kisah seram lain yang menarik dan ingin dikongsi bersama, sila hantarkan ke alamat email berikut. Dan seperti biasa, kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.